di rumah, ada yang di sekolah, ada yang di mana lagi ya, di surau, ada yang adalah di mana-mana yang cikgu berada lah. Yang penting suara saya dapat didengar, okey, gambar ataupun video saya tak apa, tapi suara saya tu bagi nampak, bagi jelas. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Hasina yang menyediakan link kita pada hari ini, dan juga inilah cara kita untuk lebih selesa lah cikgu-cikgu. Kalau kita nak panggil mai sekolah pun boleh dah, tapi tak apalah, kita gunalah medium ini yang kita boleh guna untuk lebih memberi keselesaan kepada guru lah. Yang kedua, cikgu-cikgu yang terlibat dengan peperiksaan hari ini sebagai pengawas peperiksaan, pemeriksa kertas dan juga tugas-tugas lain di luar sana, mereka tak terlibat lah. Dan kalau mereka join juga tu, terima kasih banyak-banyak lah, tidak ada halangan lah. Juga cikgu-cikgu sekolah rendah, mereka pun dah mula beroperasi dah. Sekolah rendah ni dah hampir 2 minggu dah. Hari ini pun hari terakhir untuk sebelum cuti minggu depan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya nak ambil masa sekejap saja untuk taklimat. Saya nak present juga Hasina. Saya ada nak present lagi. Tolong beritahu Ustaz nak bagi betul lagi. Okey. Seterusnya ialah saya nak ucapkan terima kasih kepada semua guru lah yang ada dalam grup. Saya present lagi. Kepada semua guru yang ada dalam sekarang ni dan juga di luar sana ya. Semualah rakan-rakan di Model Khas Kejenon ataupun warga semua BJ lah yang telah pun menjalankan tugas masing-masing, tanggungjawab masing-masing dengan baik, sehingga sekolah kita tidak ada isu-isu yang besar ataupun isu-isu yang boleh seperti yang selalu saya cakap, yang menyebabkan orang ataupun orang atasan, pegawai atasan hadir ke sekolah kita untuk buat semakan, buat pemeriksaan. Jadi kita bersyukurlah dengan apa yang kita ada sekarang ni, dengan kerjasama guru-guru, kerjasama AKP juga, semualah warga Semuk AJ. Okey. Seterusnya pada dasarnya cikgu-cikgu semua, sekolah akan bermula pada 4 bulan 4 April nanti. Pada dasarnya pengoperasian ataupun SOP ataupun cara pengendalian pengurusan buka sekolah ni pada dasarnya tidak jauh beza pada tahun lepas. Kita dah ada pengalaman menguruskan pembukaan sekolah semasa pandemik COVID-19 ni, selepas sekolah dibenarkan buka, sebelum tu ditutup, kita dah ada pengalaman. Jadi pengalaman tu kita gunakan balik. Cuma ada 2 perkara saja yang ada penambahan berdasarkan panduan ataupun buku garis panduan pengoperasian dan pengurusan sekolah 2.0 ni, ada 2 sikitlah tambahan. Yang lain-lain tu kita pengalaman kita menguruskan pada tahun lepas tu adalah diguna pakailah. Okey. Saya nak present sana Cikgu Hasina, tolong guide saya Sat. Window ke tab? Cikgu Hasina. Cikgu klik present now. Dan entire Cikgu screen. Hasina, macam mana? Ya. Okay, Cikgu klik present mana now. present now kat mana tau? Dekat bawah sekali, di sebelah kanan. Present now. Sekarang nampak tak? Belum lagi. Sekarang nampak belum? Belum lagi. Belum lagi
Okey, present now. Lepas tu? Entire screen. Lepas tu klik pada Entire screen, okey. Okey, lepas tu klik pada paparan yang dia buat macam tu. Klik tu dan share. Klik pada paparan tu yang dia tunjuk tu. Paparan screen, klik lepas tu share. Klik share. Dah keluar belum? Belum keluar? Belum. Saya sekali nak guna ni. Belum keluar lah? Belum. Belum no? Okey, dah. Belum. Sudah. Mana ni? Ni saya dah sharing. Dah. Sudah, dah keluar dah. Dia dah keluar. Dah share dah. Sudah? Ya. Nampak dah. Line lambat. Line. Line, masalah line. Memang di pejabat sekarang ni line pun tak berapa cantik, tak berapa elok. Tapi saya tak nampak sini apa yang saya present tu. Cikgu kena setting PowerPoint lah cikgu. Hilang pula ya? Tak hilang pula. Hilang pula kan? PowerPoint cikgu kena pergi dekat slide show. Hilang ni sebab line ke? Okey, saya present lagi sekali. okey. Cikgu boleh offkan kamera, lepas tu cikgu present. Entire screen. Entire screen. Klik dekat screen yang dia papar tu, kemudian share. Okey. Share. Okey, sekejap lah. Sekejap. Tunggu dia. Line tak apa elok sekarang. Lagi saya balik ke? Cikgu boleh bagi screen slide tu kat saya. Okey, kalau tak boleh saya teruskan dengan cikgu boleh bagi slide itu kat saya. Saya present, lepas tu cikgu cakap. Bagi kat cikgu sebenarnya. Ya. Boleh dalam Telegram tak apa? Sekejap. Boleh saat-saat Okey, sekejap. Dah cikgu dah present dah tu. Dah present dah? Dah present dah. PowerPoint kalau cikgu rasa tak boleh, cikgu tak payah slideshow tak apa. Buat present slide macam biasa je. Pun boleh juga. Tak payah buat slideshow. Klik PowerPoint macam biasa. Okey, saya teruskan. Baik, saya terus. Tapi tak nampak lah ni. Nampak cikgu, nampak. Okey, terima kasih. Baik, saya buat cepat-cepat. Okey, seterusnya seperti yang cikgu-cikgu seperti yang cikgu-cikgu dah tahu, Menteri telah umumkan tentang tarikh pembukaan sekolah kita pada 19 Februari dulu ni. Dia dah umumkan tentang tarikh pembukaan sekolah. Bermula dengan sekolah rendah pada 8 Mac dan seterusnya pada sekolah menengah dan juga berpelajar-pelajar pendidikan khas pada 4 April nanti. Baik, tarikh-tarikh tu seperti yang kalau boleh nampak, sekarang boleh nampak tak? Nampak cikgu. Okey, seperti yang yang saya buat slide ni lah, 4 April dan 8 Mac. 8 Mac ni adalah untuk sekolah rendah, sekolah menengah, bagi kumpulan A,
Okey. Sekolah menengah 4 April untuk sekolah aliran perdana dan juga pendidikan khas. Okey, seterusnya seperti yang saya cakap tadi, SOP pengurusan pengoperasian ataupun garis panduan untuk pembukaan sekolah pada kali ini dia tak jauh bezalah, sama seperti tahun lepas. Cuma ada 2 saja perkara yang ditambah baik, yang ditambah untuk perhatian semua pengurusan sekolah lah. Kita ada 2 garis panduan. Yang pertama dulu, tahun lepas kita guna yang sebelah kiri ni, garis panduan pengurusan pengoperasian sekolah dalam norma baru. Okey, selepas tu dia keluar pula satu lagi garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0 ataupun 2.0. Ada 2 ni lah yang kita jadikan rujukan, jadikan garis panduan untuk membuka atau untuk buka sekolah nanti, untuk mengoperasi sekolah seperti tarikh yang telah ditetapkan. Okey, yang seterusnya, yang ni basic yang tadi, yang tadi lah basic tadi. Maksudnya apa-apa pun kita pegang pada 3 ni lah dulu. Okey, satu lagi memakai bermula di pintu masuk, seterusnya ketika berada di dalam kawasan sekolah, termasuk juga di asrama lah, hinggalah pelajar pulang. Jadi mengamalkan penjarakan fizikal, sentiasa memakai mask. Ini antara yang baru yang diarahkan sekolah untuk memastikan. Yang baru ialah sentiasa memakai mask. Okey. Yang ketiga, kerap cuci tangan. Ni yang dah lama dah. Okey, yang baru sentiasa memakai mask dan juga penyuraian. Masa penyuraian pelajar. Itu 2 perkara yang ditambah. Penyuraian ni bermaksud ketika budak pelajar, ketika pelajar balik, ketika pelajar pulang. Okey, seterusnya ialah ini SOP tetap seperti yang tahun lepas lah. Okey, tahun lepas budak masuk ke sekolah, imbas suhu badan, cuci tangan. Bila ambil suhu, cuci tangan. Kalau masuk di pintu utama di Dewan Cempaka, cuci tangan di sebelah, di sinki yang telah sediakan di tepi dewan, dan terus bergerak ke kelas. Tak payah tahun ni kita terus je cuci tangan, terus je bergerak ke arah surau. Tak perlu orang kata pusing dewan tu ikut ni, kita terus saja ke kelas. Lepas tu bergerak ke kelas dan berada di dalam kelas di tempat duduk masing-masing. Ini tahun lepas kita telah amalkan, kita telah buat. Minimalkan pergerakan ketika di sekolah. Okey, pelajar-pelajar tidak boleh bergerak ke sana kemari, tak boleh bebas seperti sebelum inilah. Mesti minimalkan pergerakan dan sentiasa menjaga penjarakan. Yang kedua, keluar kelas bila perlu sahaja. Keluar kelas bila perlu sahaja. Itu pun untuk ke tandas. Untuk lain-lain tempat kita tak galakkan lah. Contohnya cikgu nak suruh budak tu pergi ambil bahan-bahan, barang apa-apa tu, kita tak galakkan yang itu. Okey, jadi pelajar keluar bila perlu saja, ke tandas saja. Macam juga kita di rumah. Kita keluar bila perlu saja ke kedai atau nak beli barang dan sebagainya. Jadi kalau tak perlu, pelajar tak boleh keluar kelas begitu sajalah. Okey. Seterusnya SOP di tandas seperti tahun lepas. Okey, pelajar tak boleh guna masuk sekali sampai 10 orang. Setakat lah ni kita guna 5 orang saja. Kantin, SOP di kantin masih kekal seperti tahun lepas. Koperasi, Mamal, Pusat Sumber, Surau, masih kekal dengan SOP yang telah pun diamalkan pada tahun lepas. Termasuk juga di asrama, di Dewan Makan, di dom, bilik air, tandas, bilik prep, semua tu masih lagi mengamalkan ataupun mesti melaksanakan SOP seperti tahun lepas. Pelajar dan guru tidak dibenarkan makan di kantin ni masih berkuat kuasa. Nak minta maaf cikgu, kita menurut arahan-arahan daripada atas, guru, pelajar makan di kelas masing-masing, guru makanlah di bilik guru ataupun di tempat-tempat. Cuma dia kata tidak boleh makan di kantin. Maknanya cikgu tu pandai-pandailah ambil bungkus atau bawa bekas makanan, nak bawa masuk ke kelas ke bilik mana-mana lah. Maknanya hanya jangan nampak makan di kantin saja. Okey.
penyuraian, maksud penyuraian ni ialah waktu balik. Kita jadual kita memang pelajar-pelajar balik secara berperingkat. Jadi kita tak perlu menahan pelajar. Kalau pelajar kita balik serentak, contohnya pukul 2.10 tu serentak balik, mana kita kena buat plan ataupun merancang penyuraian pelajar tu secara berperingkat. Budak tak boleh lepas terus. Contohnya kita ada 600 orang, 700 orang ni kita lepas terus balik sekaligus, macam tak boleh. Tapi sekarang ni oleh kerana jadual waktu kita, kelas-kelas, tingkatan-tingkatan dia tak serentak balik. Jadi itulah kaedah penyuraian kita secara berperingkat lah. Dengan pemantauan yang ketat lah oleh guru-guru bertugas di waktu pulang. Okey, seterusnya adalah susunan tempat duduk dalam kelas, kekal seperti sekarang ni, duduk seorang-seorang dengan jarak yang diberikan iaitu 1 meter. Lebih tak apa, jangan kurang lah. Okey, bagi kelas-kelas yang ramai, kelas-kelas yang nampak ketat, padat, minta ubah soal sikit lah. Kalau ada perabot-perabot lain, meja ke apakah yang tak digunakan tu, ubah ataupun keluarkan dulu untuk kita susun tempat duduk pelajar tu bagi nampak penjarakan dia, nampak 1 meter tu. Okey. Tahun ni kita ada kelas-kelas yang ramai, okey, 3 tempat khususnya. Perancangan sekolah kita akan buka 2 kelas jadi 1 kelas untuk buat masa awal peringkat awal pembukaan sekolah ni lah. Mungkin selepas ni mungkinlah ada pelajar-pelajar tingkatan 4 tu yang akan bergerak keluar ke sekolah-sekolah lain, ke kemahiran dan lain tu, mungkin akan berlaku pengurangan bilangan pelajar dalam kelas. Bermakna jika 2 kelas tu kita buka jadi 1 kelas, mungkin kita akan kembali ke asal lah. Jadi itu bergantung kepada bilangan pelajar. Jadi pengawasan guru waktu ketibaan pelajar rehat dan balik. Ini 3 situasi ni, 3 masa. Pelajar sampai waktu pagi, waktu rehat dan waktu balik. Ini 3 masa, fasa ataupun 3 situasi yang mesti ada pengawasan guru dan pelajar mesti bergerak dengan pemantauan dan pengawasan guru mengikut secara tertib. Ini sebab waktu ketibaan pelajar mesti cikgu-cikgu yang bertugas tu kena ambil gambar. Okey, waktu rehat di kantin, wakil kelas yang datang ambil makanan tu mesti juga diawasi oleh guru bertugas. Mungkin dia pemain serentak, okey, 5 orang, 6 orang serentak. Jadi mereka tak boleh berada dalam keadaan berasak-asak berebut ataupun tidak menjaga penjarakan fizikal tu. Itu. Jadi masa ni cikgu kena berada di kantin, cikgu yang bertugas pada hari itu kena berada di kantin, susun pelajar dan ambil gambar. Susun pelajar ikut penjarakan, ambil gambar. Sebab mulai buka sekolah nanti, semua sekolah diminta menghantar laporan dalam bentuk PowerPoint setiap hari. Ni dengar cikgu nak. Semua sekolah diminta menghantar laporan pengoperasian sekolah ni. Tiga kaedah, 3 masa tu, iaitu ketibaan pelajar, waktu rehat dan waktu balik. Dan juga waktu-waktu lain seperti di surau ke, kalau ada surau digunakan ataupun ke Mamal ke ataupun ke pusat sumber ke, mesti diambil gambar dan dibuat laporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah pun dihantar dia punya tapak PowerPoint tu kat sekolah. Yang ni guru bertugas pada minggu tu kena seorang ataupun ditetap dah siapa yang kena buat laporan. Kalau minggu tu bidang apa bertugas, jadi seorang mesti bertindak untuk buat laporan. Maknanya kalau hari ni contoh seorang cikgu, besok cikgu yang lain, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia nak buat setiap hari 5 hari pun
seorang buat pun tak ada masalah, cuma kita klik balik je, kita isi, kita ikut format ataupun tapak yang diberikan saja. Dan laporan tu mesti dihantar sebelum pukul 3 petang setiap hari. Okey. Itu yang baru. Jadi yang baru sentiasa pakai mask. Lepas tu penyuraian, okey, penyuraian tu yang dititik beratkan sangat ni waktu pelajar balik tu, dan juga laporan. Dulu kita tak hantar laporan, kita hantar secara dalam grup WhatsApp menggunakan Google Form saja. Tahun ni menggunakan tapak PowerPoint yang akan diberikan. Okey, seterusnya kita seperti biasa jadual bertugas guru akan dikeluarkan. Bilik isolasi apa semua tu diaktifkan balik. Bilik isolasi di hampiran bengkel tu, di kantin tu, satu bilik. Dan kalau pelajar asrama yang mempunyai masalah-masalah kesihatan pun kita bawa dan letakkan di bilik isolasi di asrama lah. Okey, di asrama juga kain pemidang kena pasang. Okey, lepas tu waktu PJ boleh pelajar keluar dan pakai baju PJ, dan waktu PJ boleh kita boleh buat sesi PDP PJ tu di luar kelas lah. Okey, boleh buat dengan mematuhi SOP. Solat berjemaah juga selepas kita akan rancang untuk buat solat berjemaah Zuhur secara berjadual. Mungkin satu kelas ataupun dua kelas saja untuk hari ini. Contoh, besok kelas yang lain pula. Kena ada jadual dan ada guru yang bertugas semasa solat tu lah. Okay, kalau kita tak buat itu sampai bila kita tak tahu. Jadi kita apa-apa pun kita minta ada pelajar secara berjadual pergi ke surau, solat Zuhur dulu, lepas tu baru balik lah. Yang akhir sekali, murid tidak berkumpul semasa pulang di luar sekolah tu. Maksudnya pelajar-pelajar yang keluar, yang dihantar waris, datang tadi dihantar waris dan balik pun waris yang datang ambil. Yang pelajar-pelajar ni tidak boleh berada dalam yang menampakkan mereka tu berkumpul duduk dekat-dekat. Okey, yang ni pun kita kena tengok juga guru bertugas waktu balik. Yang naik motor berkenderaan sendiri tu tak apalah, mereka keluar dan terus balik. Okey, cuma kita tak boleh pelajar-pelajar yang menunggu waris tu di luar tu jangan nampak mereka duduk dekat-dekat. Kita tengok, dan kalau ada pastikan mereka tu duduk jarak-jarak lah sikit lah, jarak-jarak sikit. Tapi kita ingat kita ada masalah sangat lah waktu balik ni, waktu pelajar-pelajar menunggu waris ni. Kita waktu balik kita guna 3 pintu sekali ya, 3 pintu. Pelajar tingkatan 5 akan letak kenderaan yang pelajar harian lah, akan letak motor mereka di Dewan Cempaka, lelaki perempuan, dan pelajar-pelajar kelas lain, okey, tingkatan 1 sampai tingkatan 4, mereka menggunakan pintu masuk nombor 2 tu, dan pelajar letak motor kenderaan masing-masing di tempat di garas lah, okey, di garas masing-masing lah. Okey, seterusnya ialah tentang aktiviti core curriculum. Okey, aktiviti core curriculum dibenarkan dalam kumpulan kecil dengan pematuhan SOP. Contohnya nak buat perjumpaan kelab persatuan ke apakah, kita boleh buat lah, sebab sebelum ni pun kita berada dalam kelas dalam 30 orang, 25 orang. Okey, kalau perjumpaan kelab dan persatuan atau uniform pun saya ingat kita akan susun tengok, kita akan bincang secara detail macam mana. Buat masa ni kita tak putuskan lagi, pengurusan sekolah tak putuskan lagi. Kalau kita tak buat perjumpaan ni pun sampai bila kita akan menunggu waktu yang dibenarkan, kita tak tahu. Jadi kita kena buat juga, dan kita atur bagi kumpulan kecil-kecil lah, maksudnya 20 orang sekali boleh berjumpa lah, ataupun 25 orang, macam itulah. Aktiviti core curriculum tidak melibatkan orang luar, masih lagi tidak dibenarkan kita ambil orang luar untuk datang bantu. Kalau sebelum-sebelum ni adalah tak dibenarkan lagi. Aktiviti dalam kawasan sekolah saja, banyak aktiviti pertandingan secara atas talian, yang ni
Yang ni dah bermula tahun lepas. Tahun ni saya nak galakkan pelajar-pelajar kita masuk pertandingan-pertandingan yang diadakan secara dalam talian ke atas talian adalah secara online lah. Maksudnya kita buat kita galakkan pelajar, kita bimbing pelajar masuk pertandingan secara atas talian ni untuk mereka dapat sijil penyertaan ataupun sijil pencapaian lah. Pelajar-pelajar juga dibenarkan pakai uniform pada setiap Rabu. Biasalah. Okey. Banyakkan pertandingan dalaman. Ini maksud saya banyakkan pertandingan dalaman ni yang dibuat oleh unit-unit KOKO lah, kelab satuan, kelab sukan dan juga unit uniform. Buat pertandingan dalaman. Maksudnya rancang buat pertandingan, lepas tu pilih pemenang, keluarkan sijil. Itu lebih orang kata banyak memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan sijil-sijil penyertaan dan sijil pemenang untuk mereka masuk dalam data tu dalam PGSK. Okey, seterusnya yang ni yang penting tahun ni. Okey, yang ni penting, yang ni yang salah satu yang dititik beratkan, iaitu sentiasa memakai mask. Tahun lepas kita digalakkan, tetapi tahun ni sekolah nak buka ni sentiasa memakai mask ketika di sekolah untuk semua orang yang berada di sekolah. Kalau pelajar kena pakai, cikgu kena pakai, AKP kena pakai, semualah yang berada dalam kawasan sekolah ni kena sentiasa memakai mask. Memakai pelitup separuh muka tu lah. Okey. Terpakai untuk semua individu. Tu gambar tu cara memakai mask yang betul lah. Okey. Okey, yang ni gambar-gambar ni ialah secara memakai mask. Mungkin pelajar-pelajar kita pakai, kita sendiri pun kadang-kadang kita letak bawah dagu saja. Jadi cara yang pakai mask yang betul ataupun pelitup separuh muka yang betul ialah menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Itu cara pakai pelitup separuh muka tu. Jangan kadang-kadang kita pakai tutup mulut saja, lubang hidung tak tutup. Kita kadang-kadang kita tutup lubang hidung, mulut saja tutup. Lepas tu biasanya kita duduk bawah dagu jelah. Itu tak betul. Jadi kita bagi tahu juga, kita didik pelajar-pelajar kita juga untuk memakai mask dengan betul lah. Saya nak habis ni. Seterusnya ialah laporan harian yang saya katakan tadi ni. Yang kena buat dalam bentuk PowerPoint tu. Sekolah perlu menghantar laporan harian kepada PPD menggunakan tapak PowerPoint yang diberikan. Guru petugas mingguan perlu menyediakan laporan dan hantar sebelum pukul 3 petang setiap hari. Ini semua sekolah kena buat macam tu. Tapak PowerPoint kena ada gambar. Okey, kena ada gambar. Gambar-gambar tu maknanya kita kena snap setiap hari lah. Okey. Lepas tu pukul 3 petang mesti sampai ke PPD. Yang ni nanti tapak ni saya akan masukkan dalam grup rasmi Telegram dan cikgu boleh tengok sendirilah contoh laporan yang telah pun dibuat. Okey, dia diisi gambar yang macam mana, situasi apa yang perlukan gambar apa semua tu. Okey, seterusnya ialah tentang persiapan kelas. Okey, terima kasih kepada cikgu-cikgu, guru-guru kelas yang telah pun mengambil tindakan awal, yang telah pun datang dengan kerjasama pelajar-pelajar kelas yang terlibatlah untuk menyiapkan kelas masing-masing, membersihkan kelas dan sebagainya. Yang penting kelas tu bersih dulu, lepas tu cukup kerusi meja. Okey, dan kerusi meja tu kena disusun mengikut penjarakan fizikal yang telah kita amalkan sebelum ni lah. Jadi boleh minta bantuan daripada pelajar-pelajar 5-6 orang atau 5 yang bantu, dan minggu depan ni cuti. Saya tak katalah tak boleh main. Kalau cikgu nak main, nak buat juga tu terpulang pada cikgu lah. Cuti minggu depan ni cuti, PDPR pun kita berhenti. Dan kalau kelas-kelas yang belum ready, bolehlah main. Itu terpulang pada cikgu lah untuk nak menyiapkan kelas masing-masing. Gotong royong bersihkan kelas. Okey, tampallah, print lah sikit-sikit apa-apa
info-info pendidikan, iaitu atas daya usaha kelas masing-masing. Okay, yang pihak sekolah pun sedang print beberapa maklumat tentang COVID ni, itu akan dibekalkan kepada semua kelas. Jadi yang atas daya inisiatif kelas masing-masing itu terpulanglah. Kok dia nak dia nak tampal, dia nak hias kelas tu macam mana, itu terpulanglah. Ada juga sudut untuk ataupun meja untuk letak hand sanitizer. Okey. Yang penting bilangan meja kerusi cukup. Maksudnya itu jika ada pemantau mai, tidak ada pelajar yang berdiri ataupun keluar kelas cari kursi meja dan sebagainya. Okey, carta alir kemasukan tingkatan 1. Carta alir kemasukan tingkatan 1. Yang ni tingkatan 1 saja terlibat. Jadi untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, tingkatan 1 kita tak lepaskan terus ke kelas. Okey. Kita tak lepaskan terus ke kelas sebab depa pun tak tahu kelas kat mana lagi. Jadi untuk pelajar tingkatan 1, kita tahan depa dulu di Dewan Cempaka. Pelajar tingkatan 1 pada 4 bulan ni akan masuk ke sekolah pelajar harian lah. Akan sampai ke sekolah, kita minta melalui grup PDPR tu maklumkan tingkatan 1 kena datang ke sekolah mulai pukul 9. Mulai pukul 9 pagi dan terus berada di Dewan Cempaka. Mengikut tempat yang akan ditetapkan nanti. Kita akan minta guru-guru tingkatan 1 dan jawatankuasa, penilai tingkatan dan juga unit HEM lah, supaya susun kerusi mengikut jumlah pelajar kelas tersebut. Susun kerusi sahaja mengikut jarak dan SOP dan sebagainya. Kalau kita ada 6 kelas, susunlah 6 baris kerusi dari depan pentas tu sampailah ke belakang. Kalau kelas tu ada 30 orang, susunlah 30 kerusi. Jadi senarai nama mungkin pelajar dah tahu dah. Mereka dah tahu dan kita labelkan kerusi yang kita susun tadi, kita labelkan kelas mana, 1A, 1B, 1C dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar tu mai dan duduk di kerusi itu dulu. Kalau 1A, duduklah satu KRK tu, 1A tu duduklah di kelas dia. Di kerusi mengikut kelas yang kita label tu dulu. Pelajar-pelajar asrama yang masuk 3 bulan, tingkatan 1 pagi tu pun kena pergi ke Dewan Cempaka juga. Mereka keluar 7.30, maknanya 7.30 mereka pergi, mereka pun kena duduk juga di Dewan. Juga pelajar-pelajar harian yang tak dapat maklumat, kita suruh main pukul 9, mungkin juga akan ada juga pelajar-pelajar waris yang ada urusan lain nak kerja dan sebagainya, mereka pun akan main awal 7.30 dah sampai dah. Jadi kita 7.30 ke pukul 8 sampai, semua kita tahan mereka di Dewan Cempaka dulu. Untuk kita nak menguruskan banyak benda lagi lah tingkatan 1 ni. Okay. Susun kerusi yang saya maklum tadi, ikut jumlah pelajar, labelkan. Buatlah pengurusan dan pengesahan awal. Apa-apalah, tanya pelajar-pelajar tu untuk guru-guru tingkatan 1 nanti. Tanya pelajar buku teks dah ambil belum, alat tulis ataupun buku tulis dah beli ke belum di koperasi, dan juga apa saja keperluan-keperluan lain lah. Nak buat dokumen-dokumen yang diperlukan tu, daripada hantar belum, bolehlah collect masa tu. Lekatkan senarai nama pelajar tu, mungkinlah sebelum 4 hari bulan tu kita kena lekatlah, kurang-kurang kita adalah senarai nama di luar dewan tu, tampal siap-siaplah senarai nama, mungkinlah nak memudahkan pengurusan kita. Okey. Ini cikgu-cikgu yang akan mengurus ialah cikgu-cikgu tingkatan 1, guru-guru kelas tingkatan 1 yang kena ada di dewan pada masa tu. Mungkin juga pada masa tu kaunselor main peranan sikit untuk memperkenalkan guru tingkatan ke. Kita mungkin dalam grup WhatsApp tu dah kenal dah. Kita dah hantar gambar, video dan sebagainya. Tapi kita bolehlah memperkenalkan guru-guru tingkatan yang tingkatan 1 lah, okey, pada hari itu. Pelajar asrama pun kena pergi ke situ juga. Selepas semua kita berpuas hati ya, okey, barulah kita gerakkan pelajar tu ke kelas masing-masing. Okey, dengan diiringi oleh guru tingkatan bawalah ke kelas masing-masing. Dan buatlah
urusan seterusnya. Kalau budak tu tak dapat lagi buku teks, tingkatan 1 lah, sila uruskan pengambilan buku teks, pembelian alat tulis dan sebagainya lah. Ini tingkatan 1. Maknanya tingkatan 1 ni kita tahan dulu di Dewan Cempaka. Pelajar harian mula masuk pukul 9 pagi, dan pelajar yang dah ada dalam kawasan sekolah di asrama tu kita pun kita tempatkan daripada lebih awal lah, daripada duduk di asrama pun tak boleh buat apa, kita suruh depan mai ke Dewan lebih awal. Okey, seterusnya ialah tentang hari pertama. Okey, pelajar-pelajar tingkatan lain, tingkatan 2, tingkatan 5, dah hingga tingkatan 5 juga pendidikan khas dan sebagainya. Mereka akan terus ke kelas lah. Mereka akan terus ke kelas. Masa pertama di bawah pengurusan guru tingkatan dulu. Jadi guru-guru tingkatan 2 hingga 5, masa pertama tu sila berada dalam kelas masing-masing. Beri taklimat-taklimat tentang SOP semasa. Okey. Buatlah pengurusan-pengurusan apa yang perlu. Ada juga pelajar-pelajar kelas lain, tingkatan lain yang belum lagi ambil buku teks dan sebagainya, sila kenal pasti pada masa tu dan sila uruskan, bantu pelajar-pelajar untuk dapatkan buku teks. Mungkin jawatankuasa buku teks kena sediakan jadual-jadual, maklumkan lebih awal aktiviti penyerahan buku teks bagi pelajar-pelajar yang belum ambil, saya rasa ramai lagi, kena buat jadual lah supaya tidak ramai pelajar yang pergi ke bilik SPBT itu untuk ambil buku teks secara serentak. Pastikan juga di koperasi. Di koperasi pun mesti ada pelajar-pelajar yang akan membeli banyak peralatan lagi. Sila pastikan mereka mematuhi SOP. Duduk jarak, kita dah tanda dah, bagi mereka duduk dan berdiri di atas tanda-tanda yang kita telah buat tu. Jadi saya dah tengok masih lagi duduk rapat-rapat dan sebagainya. Okey, pastikan cikgu-cikgu yang bertugas, membantu koperasi dan sebagainya, gunalah suara yang kuat tu, cekah sikit tak apalah. Supaya pelajar-pelajar tu tidak orang kata duduk rapat-rapat dan sebagainya lah. Hari pertama mesti ada pemantau. Hari pertama ada pemantau. Bila ada pemantau ni, mereka akan tengok. Kalau pengurusan kita tak baik, mereka akan buat laporan lah. Jadi kita harap macam itulah, semua kita dah ada pengalaman dah menguruskan pelajar kita sebelum ni. Jadi yang penting SOP je, itu saja. Okey, seterusnya ialah tentang jadual bertugas yang akan dikeluarkan untuk guru-guru. Yang pertama, pastikan guru yang bertugas tu peka. Okey, alert lah dengan hari masa dia bertugas tu. Jangan terlupa ke apa ke. InsyaAllah kita akan remind lah, kita akan buat peringatan, malam tu kita buat peringatan. Kalau pelajar-pelajar, biasalah pelajar-pelajar ni pukul 7, sebelum pukul 7 pun dah sampai dah. Jadi kita kena sesuaikan masa bertugas kita lah. Bagi cikgu-cikgu yang bertugas di awal pagi tu, yang nak urus mengesan, nak scan suhu dan sebagainya tu, kena awal sikit. Kena awal seperti awal, maknanya minggu dia bertugas tu dia kena datang awal lah. Janganlah minta pengawas selamatan setiap hari duk ambil ambil tugasan kita tu dia dulu. Maksudnya kita cuba datang awal dan bertugas awal lah. Cuba seboleh-bolehnya cuba supaya kita tak sangat bergantung kepada pengawas selamatan saja. Okey, baik, seterusnya ialah kalau tak boleh mai hari tu, maklum. Kalau tak boleh hadir, tak boleh datang, tak boleh sampai awal dan sebagainya, kena maklum. Kita tak mau tak ada guru yang berada, tidak ada guru yang bertugas pada itu. Kalau tak boleh bertugas, ada hal yang tak dapat elakkan, sila maklum kat kawan-kawan, tolong ambil sat, tolong ganti sat. Besok kita ambil tugas dia pula, macam tu. Bertugas hingga selesai, cikgu, bertugas hingga selesai. Jangan pergi tengok sat, balik. Pergi tengok sat, lepas tu kita pun tak ada di situ. Maksudnya kalau kita tengok
kehadiran pelajar tu sampai pukul 7.30, kita berada lah sampai pukul 7.30 pagi. Waktu rehat, kalau kita buat tugas, rehat pun ada 2 sesi, 3 sesi tu jaga juga. Jangan kita pergi tengok, okey, kita pun bergerak. Budak-budak ni biasalah kalau kita berada bersama dengan mereka tu, mereka masa tu nampak elok lah. Tetapi bila kita bergerak, mereka tak nampak, kita mulalah mereka tidak mematuhi apa seperti yang kita kendaki lah. Okey. Perlu ambil gambar. Okey. Gambar ni kena ambil lah cikgu-cikgu yang bertugas tu. Waktu kehadiran, waktu rehat, waktu balik. Dan juga di tempat-tempat lain jika ada lah. Jika ada. Okey, seterusnya adalah hal-hal lain lah. Nak biar ni. Hal-hal lain ni perhimpunan rasmi masih lagi tak dibenarkan. Okey. Sekolah ketika ini adalah kawasan larangan untuk orang luar. Maksud saya, orang luar tak boleh masuk ke sekolah kita untuk sebarang program, aktiviti, tak boleh buat. Okey, setakat ni. Kecuali pegawai-pegawai daripada PPD, JPN, kementerian. Okey, waris boleh masuklah. Untuk urusan anak boleh masuk. Okey. Koperasi untuk lori-lori yang hantar tu kita benarkan masuk. Dan juga pembekal pun kontraktor lain yang nak masuk buat apa-apa kerja di dalam kawasan sekolah kita, itu boleh masuklah. Maksud saya ialah orang-orang luar termasuk ahli politik dan sebagainya masih lagi tidak dibenarkan untuk datang berjumpa dengan pelajar ataupun nak kena himpun pelajar dalam dewan, jumpa orang ni ataupun kita buat program panggil himpun pelajar, himpun guru untuk buat apa-apa tak boleh, kecuali orang jabatan JPN kementerian lah, macam kita buat hari tu di bengkel ada 5 tu, tu orang jabatan, boleh lah. Okey, seterusnya adalah lantik murid, mohon guru daftar program vaksinasi ataupun vaksin lah melalui MySejahtera. Minta semua daftar lah. Okey, sekarang pun dah 8 juta lebih dah orang daftar. Nak dapat bila, nak kena cucuk bila pun tak tahu lagi. Okey, tolong daftar. Mana tahu nanti tiba-tiba Kementerian Pendidikan kata guru-guru akan diutamakan. Tetapi kepada guru-guru yang mendaftar di MySejahtera, tolong ambil tindakan yang ni. Daftarlah, kita ada sakit apa pun daftarlah. Okey, yang kita dah dengar kesan-kesan selepas dia dicucuk vaksin tu, saya tak pastilah. Mungkin dia ada penyakit lain kot. Tapi ada jugalah 1-2 kes yang menyebabkan kesan dia tu. Tapi apabila dibaca balik ataupun disiasat, dia ada kes penyakit lain. Okey, seterusnya adalah tentang kelas mesti lantik ketua tingkatan ke apakah untuk mengambil makanan di kantin lah, dan bawa ke kelas untuk pelajar-pelajar makan. Lepas tu pelajar bekas makanan masuk ke dalam tong sampah, dalam plastik sampah dan sebagainya untuk diuruskan oleh pekerja kebersihan. Sekali lagi, guru-guru setakat ni tak boleh makan lagi lah, minta maaf banyak-banyak, kita makanlah cara tahun lepas kita boleh, dalam salah. Kaunselor minta Cikgu Mizuddin dalam ni dengan Cikgu Yati minta uruskan program-program yang bersesuaian dengan tingkatan 1 ni. Mungkin dulu-dulu ni kita panggil orientasi lah. Tunjuk kantin tang mana, tunjuk makmal tang mana, tunjuk bilik buku teks, tunjuk tandah lah. Saya ingat macam tu lah. Tunjuk pusat sumber tang mana apa semua tu. Tapi sekarang ni tak perlulah kot macam tu. Tapi kena ada jugalah program-program mungkin sesuai kenal dan sebagainya lah antara pelajar-pelajar yang 1. Bolehlah kita pelajar dah masuk dalam kawasan sekolah, okey dah. Bolehlah susun di dalam dewan cempaka ke, pastikan dia duduk jarak-jarak je. Okey, seterusnya adalah IJ tukar. Cikgu ni hal-hal lain ni. IJ tukar setakat ni 3 orang yang hantar dan saya telah sahkan 3 orang. Kok ada lagi, jangan lupa maklum kat saya untuk saya buat pengesahan dalam IJ tukar. Tarikh akhir adalah 31 Mac. Guru-guru tingkatan pastikan murid log in D5. Saya ingat ada ramai dah cikgu-cikgu tingkatan yang
dah tahu macam mana nak login J5, murid-murid pun ada password dan ID masing-masing, mereka pun kena login, kena ada history login, sejarah ataupun kena login lah. Maksudnya tu dia masuk dan tengok apa yang ada dalam J5. Maklumat yang kita dapat hari tu hampir 600 pelajar di sekolah kita yang masih belum login. Login ni mungkin cikgu boleh susun lah macam mana boleh buat di sekolah ke, di mana-mana ya yang kita ada kemudahan capaian internet ataupun di bilik mamal komputer ataupun bilik akses dan sebagainya lah. Okay. Satu lagi ialah insyaAllah kita akan dapatlah, kita sedang berusaha untuk dapatkan 2 unit smart TV, satu yang dua saya rasa melalui alumni Smoke BJ, dan kita akan dapatkan smart TV tu yang besar-besar sikit lah. Satu kita akan letakkan di pusat sumber dan satu lagi kita akan letakkan di bilik tayangan. Bilik tayangan ni kita sedang merancang untuk naik taraf untuk dijadikan bilik PDP untuk semua guru, bukan untuk seorang guru saja. Okey, termasuk juga bilik makmal komputer. Makmal komputer sekarang ni saya akan beri perhatian juga untuk nak letakkan peralatan-peralatan secara tetap di situ, dan cikgu-cikgu boleh masuk mengajar untuk sesi PDP di makmal komputer, di bilik tayangan dan juga di pusat sumber. Pusat sumber masuk mesti ada cikgu yang mengawas, cikgu yang ada bersama dengan pelajar. Okey, jangan cikgu hantar pi pusat sumber, cikgu berada di tempat lain. Kita tak maulah. Itu amalan-amalan lama dulu yang tak betul itu kita tak buat dah. Kita buat yang betul supaya kita pun seronok, pelajar pun seronok lah. Okey. Baik, saya ingat itu saja. Seterusnya ada persoalan dan pertanyaan. Dengar nak suara saya ni, saya cakap seorang apa? Dengar cikgu. Dengar. Assalamualaikum semua. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cikgu, ada. Risau. Salam, ada cikgu, ada. Risau duk cakap seorang-seorang dalam bilik. Ada soalan. Okey, ada soalan apa dia nak tanya? Silakan. Record lah. Record duk, dia takkan masuk. Tanyalah apa-apa yang perlu. Okey, kalau nampak lagi tak slide nampak lagi tak? Nampak. Slide nampak lagi? Nampak jelas. Kalau okey, kalau nampak inilah contoh. Kalau nampak inilah contoh kelas. Inilah contoh kelas ni. Tengok tu menteri ada depan tu. Contoh kelas depa tayang ni, kelas di sekolah elok-elok lah, sekolah baru boleh lah kan, nampak cantik lah. Okey, nak tayang kat orang kena tayang elok lah. Okey, nak tunjuk kat orang. Inilah susunan meja kita, kerusi meja dalam kelas. Kalau kita tengok dalam kelas ni tak ada apa pun, kiri kanan depan belakang. Tak pastilah, mungkin sekolah ni sekolah baru nak buka ke apa ke, tak ada apa lagi. Jadi dalam kelas kita macam itulah. Kalau ada kerusi meja, almari ke ataupun yang besar-besar yang menghalang kita untuk susun pelajar tu mengikut penjarakan tu, kita bawa keluar dulu. Kita letak dulu di luar kelas tu. Tak apa. Orang tak kata apa lah ni. Sebab keadaan lah memang macam itulah. Kita nak pastikan murid dapat masuk sekolah dan belajar secara bersemuka dulu. Itu yang penting. Okey, yang lain-lain tu daripada letak nombor 2, nombor 3 lah, nombor 4 lah. Okey. Tapi dalam masa yang sama kita takkan nak biar kelas kita dalam keadaan yang tak menarik. Okey, tak selesa ataupun tak cantik. Kita buatlah pelan-pelan. Okey. Yang ni susunan kerusi meja. Yang kedua ni budak ni. Budak ni bawa apa panggil apa tu? Mangkuk tingkat. Kalau boleh kita galakkan pelajar bawa, ni sekolah rendah boleh lah kita katakan, bawa bekal dari rumah naknya.
Tapi pelajar sekolah menengah ni kalau dia bawa bekal dari rumah, dia beli tepi jalan je lah. Dia bawa nasi lemak bungkus tepi jalan tu dia bawa main. Lepas tu itu pun kita tak dapat nak halang lah. Okay? Kita benarkan juga. Sebab itulah makanan tempahan makanan di kantin tu tak banyak. Okay? Jadi boleh juga pelajar-pelajar sekolah rendah pendidikan khas ke bolehlah bawa mai makanan dari rumah. Seterusnya ialah yang saya kata tadi ialah patuhi jadual penyuraian murid. Okey? Kita tak mau sekolah kita tak berlaku ni, sekolah kita tak berlaku sebab kalau kita pelajar-pelajar kita tak bersesak-sesak lah waktu balik tu tak. Ni sekolah-sekolah yang bilangan pelajar dia melebihi 1,000 orang lebih, sekolah rendah terutamanya di mana yang waris yang datang ambil. Sekolah menengah ni kebanyakan yang datang sendiri Okey. Yang masuk penyuraian tu ialah bagaimana pelajar tu keluar untuk balik, bersurai untuk balik. Okey. Mereka bergerak dari kelas ke pintu pagar, bergerak tu macam mana? Kena ada cikgu pantau juga. Mereka tak boleh berkumpul, bergerak secara berkumpulan. Mesti secara teratur dan ada jarak dia lah. Okay. Dia sebut banyak jarak. Dia sebut banyak sangat jarak pun dah kita pun nak mari dah jarak-jarak ni penjarakan fizikal. Jadi yang penting guru yang bertugas mereka bergerak keluar tu maksudnya bergerak nak mereka bersurai pada sekolah tu mesti dalam keadaan yang teratur, lepas tu tidak kata berkerumun lah satu tempat. Dan juga elakkan pelajar-pelajar untuk mewaris tu, waris dia lambat mai ke ataupun pelajar-pelajar yang menunggu waris mai tu tak duduk berkumpul. Kadang-kadang mereka duduk di tempat teduh bawah pokok, ramai-ramai tang tu saja pun. Kena tengok tu juga. Kalau hari pertama tu macam tu kita tengok, kita boleh ubah sikit, kita buka 3 pintu. Okay, pintu 1, pintu 2, pintu 3. Mungkin kita waris pelajar-pelajar yang waris dia tak mai lagi tu, kita minta dia duduk di bawah pokok di dalam kawasan sekolah ke di pondok dalam kawasan sekolah ataupun kita jangan bagi nampak dia ramai padat di tepi pagar sekolah tu. Tapi kita tak mahu pemantau ke ataupun waris yang snap gambar, ambil gambar, dia viralkan gambar budak-budak kita tak patuhi SOP dan sebagainya. Okay, yang seterusnya ialah selamat kembali ke sekolah lah. Okay, bersama kita amalkan norma baharu dan semangat baharu. Jadi kita pakai doa, sekolah kita dapat beroperasi seperti biasa, kita hadir seperti biasa, kita terlindung daripada segala kesukaran lah. Baru-baru ni SK Jenun ditutup. Ditutup kerana ada isu kes positif. Tutup sampai 4 bulan tu pula baru nak buka. Jadi kita tak mahu macam tu lah. Kalau ada kes minggu pertama saja, kalau ada siapa-siapa positif saja, budak ke cikgu ke staff ke siapa ke, tutup lah sekolah tu. Itulah keadaan sekarang ni norma baru. Ada isu, ada kes positif, tutup. Okey, seterusnya cikgu-cikgu boleh buatlah info pendidikan pencegahan. Ini salah satu gambar yang saya ambil ni. Dia di sebuah sekolah, ni dia print banner sendiri ni. Ini print secara berpusat ni sekolah yang buat. Jadi dia letak di kelas masing-masing ataupun di mana-mana lah seperti yang telah kita buat lepas. Okey, seperti yang telah kita buat lepas. Akhir sekali yang ni lindungi diri, lindung semua. Ini pun kena ni jugalah. Kena faham juga program immunity ni. Program vaksinasi ni. Kita mana tahu vaksin ni kalau kita tak ambil tindakan, kalau kita tak daftar, tiba-tiba kerajaan buka sempadan, buka rentas negeri dan sebagainya kepada mereka yang ambil vaksin saja. Mereka boleh rentas negeri. Jadi kita tak daftar lagi. Bila baru nak daftar kena tunggu queue tu tak tahu berapa juta orang tu. Lambat jadi kita terlepas lah. Sedangkan
kita perlu bergerak, kita perlu bergerak lah untuk apa-apa tujuan lah. Okey. Sekian, terima kasih. Ada apa soalan boleh tanya lagi sebelum kita tamatkan? Cikgu, untuk pengetahuan semua, jadual waktu akan dimaklumkan. Cikgu Hati ada apa? Cikgu Mizuri ada apa? Cikgu Hasnah duduk mana? Ustazah Hasnah duduk mana lah? Atas bukit ke? Saya duduk di Tanah Merah, Kelantan. Baru nak sampai ke tolak pukul apa tadi? Oh, duduk Tanah Merah dah nah. Okey. Saya tolak semalam. Cikgu Hati. Ya, Nak cakap cikgu. apa Cikgu Mizudin? Minggu pertama buka sekolah dan minggu Malam kami tadi. kedua. Ha. InsyaAllah kita akan buat saringan ujian mata pintar tu cikgu. Ya, Dan ya. juga, Boleh. Untuk kelas KRK saja kan? untuk budak tahun 4, budak tahun 5 dan juga kelas KRK dan 1A lah cikgu. Tahun 4, tahun 5, KRK dan 1A. Ya. Okey, kalau kita untuk cikgu-cikgu juga yang untuk makluman cikgu-cikgu, kita pemata pintar ke akademik pintar atau masih lagi membuat masih buka untuk pemilihan pelajar ni. Jadi anak-anak kita lah nak cuba tu boleh lah untuk ni, sebab kita nak kota Kedah 40 orang kalau saya tak silap. Sekarang ni ada kota dari negeri lain yang ramai. Kota Kedah tak ramai, pelajar Pendang pun tak ramai. Jadi JPN kemarin ke atau hari Selasa buat taklimat kepada semua sekolah supaya masih dibuka untuk ujian. Dipanggil UKM kot, ujian UKM kot UKT lah. Ujian kemasukan murid UKM tu. Ya. Mereka buat untuk betul, untuk pemilihan ke sekolah permata pintar ke akademik pintar di Pendang. Yang itulah. Ya. Okey, seterusnya lagi kalau tak ada kita tamatkan di sini saja perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah selepas sekolah buka nanti kita boleh bersemuka lah untuk sebarang taklimat dan mesyuarat lah. Itu je, kita boleh bersemuka. InsyaAllah. Cikgu ada sikit lagi juga. Okey, kalau tak ada apa-apa. Halo. Sekian dulu. Okey, apa dia? Cikgu Nasir. Ya, saya nak sampaikan sikit maklumat berkaitan dengan surat perkeliling. Dengar, teruskan. Dengar? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, jelas sekali. Yang berusaha Tuan Ketua, Cikgu Abdul Hakim, Cikgu Abdul Samad bin Abdul Hakim, Guru Penolong Kanan khas Cikgu Yati Rabai yang bersama saya di bilik mesyuarat ni, barisan guru kanan serta guru-guru yang saya kasih sekalian. Boleh dengar suara saya no? Alhamdulillah. Jelas Cikgu Nasir, jelas. Dengar. Okey, baik. Baik, kemarin saya telah dah download melalui grup rasmi Telegram tu surat perkeliling Ihtisas daripada kementerian dan juga susulan surat daripada jabatan iaitu berkaitan dengan program interaktif kemahiran bahasa Melayu di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia mulai tahun 2021 ni. Yang tercatat dalam surat ni saya tak berhasrat untuk baca satu persatu lah. Jadi yang mana yang cikgu download tu cikgu baca lepas ni, cuma saya nak tekankan beberapa perkara yang penting lah yang tercatat dalam surat ini berkenaan dengan program ini. Terutama dalam muka surat 1 tu, surat perkeliling ihtisas ni SPI ni, perkara yang ketiga ni, program ini bertujuan membantu meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran lisan bahasa Melayu dan melatih murid dalam berkomunikasi secara lebih besar serta bertata susila. Itu tujuan utama program ini dijalankan.
Untuk objektifnya, cikgu lepas ni cikgu boleh rujuklah dalam modul yang telah saya download juga tu, modul program ini yang disebut sebagai ringkasan PKBM ni. Ada 5 objektif utama. Kalau siapa-siapa yang tak boleh download tu, melalui Telegram tu cikgu boleh rujuk juga. Surat ni link dia dalam muka surat 2, dalam surat tu ada. Kalau bagi terutamanya bagi guru-guru sekolah rendah, sebab kemarin saya cuma dapat download sekolah menengah modul tersebut. Dan hak sekolah rendah saya tak dapat download sebab masalah line internet ni. Petang makin slow. Tetapi bila saya tengok isi kandungan kapasiti dia lebih kurang sama juga. Dalam modul tu ada 105 muka surat. Apa yang ada dalam modul tu adalah pelaksanaan program ini. Program ini mengikut surat SPI ini berkuat kuasa serta merta. Dalam muka surat 3 tu dicatatkan tarikh kuat kuasa serta merta. Ini bermaksud apabila buka sekolah ni, program ini kita kena jalankan, mengikut panduan melalui modul tersebut. Seperti mana yang pengetua tadi sedia maklum, pengetua dah sebut perjumpaan boleh diadakan secara kumpulan kecil, tak boleh ramai. Jadi bermakna kita boleh jalankan juga program ini secara sisipan dalam setiap bidang kurikulum, terutama unit beruniform, kelab dan persatuan dan juga sukan dan permainan. Nak lebih faham lagi, saya lihat program ini macam juga dalam bidang kurikulum. Kalau mata pelajaran sivik sudah tidak ada, mata pelajaran sivik diserapkan ke dalam semua mata pelajaran dalam ERPS kan. Program ini diserapkan dalam semua aktiviti co-curriculum secara sisipan, wajib selama lebih kurang 10 hingga 15 minit. Jadi apabila buka sekolah nanti setiap hari Rabu ni, apabila ada perjumpaan, cikgu kena sisipkan program kemahiran lisan bahasa Melayu ni ke dalam semua aktiviti. Terutamanya kalau yang kontra ni, sebenarnya program cikgu dah jalan lama. Kemudian cuma nak ingatkan kembali lah tu kan. Kemahiran lisan bahasa Melayu pada kalangan pelajar masih lagi belum memuaskan agaknya. Sebab itu surat ini dikeluarkan semula dan dikuatkuasakan serta-merta. Slide saya dah buat siap oleh kerana masalah internet di sekolah slow, jadi saya terpaksa nak tayang pada cikgu pun saya tak dapat. So saya dah download kepada dalam Telegram sekejap tadi. Lah ni pun duk pusing lagi, internet slow. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, perkara-perkara penting dalam modul ini dan juga dalam surat ni. Dalam surat ni juga disertakan garis panduan pelaksanaan. Bagaimana kita menjalankan aktiviti ini sama macam PDP juga. Cikgu-cikgu penasihat unit beruniform, kelab dan satuan sukan permainan setiap kali mengadakan perjumpaan kena rujuk garis panduan yang telah digariskan oleh pihak kementerian dalam program ini. Sebagai contoh dalam garis panduan pelaksanaan ini pada muka surat ketiga, cikgu-cikgu dah download ke belum garis panduan ni ataupun surat ni? Halo. Teruskan cikgu, teruskan. Teruskan lah. Kalau cikgu belum download, dengar saya beletiak lah. Saya terangkan lah secara ringkas lah ataupun secara sepintas lalu. Perkara yang ketiga dalam garis panduan ini
ada 5 objektif program, sama macam yang tercatat dalam kurikulum bahasa Melayu. Membantu, perkara yang pertama membantu meningkatkan penguasaan murid dalam kemarisan bahasa Melayu. Objektif kedua membantu meningkatkan kemahiran murid dalam berkomunikasi secara berkesan dan serta berserta susila. Yang ketiga membantu meningkatkan murid ke arah penghasilan karya murid. Yang kelima membantu menerapkan nilai murni dalam kalangan murid dan menyuburkan rasa cinta akan bahasa Melayu. Ini garis panduan dia. Jadi semasa ada perjumpaan, perkara-perkara ini mesti ditekankan. Itu objektif. Kemudian dalam modul tu, pihak kementerian telah menggariskan beberapa contoh. Dalam tu diberi 30 contoh aktiviti. Aktiviti program interaktif ni yang cikgu boleh rujuk. Cikgu boleh pilih mana-mana dan cikgu kena catatkan di dalam buku ataupun laporan, buku laporan mengikut unit masing-masing. Yang ni cikgu kena catat. Cikgu pilih yang mana contoh-contoh yang ada dalam modul tu cikgu kena catat dalam laporan tersebut. Format dia sama macam tahun lepas lah. Yang seperti mana sistem pengurusan fail yang telah saya beri pada tahun lepas tu ikut itu. Cuma cikgu catat program ini ada dalam laporan tu. Apa yang cikgu buat pada perjumpaan, setiap kali perjumpaan. Dan program ini dilaksanakan di sekolah kita untuk semua murid. Bagi sekolah rendah tahun 4 sampai tahun 6, sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi maksudnya semua wajib mengikuti program ini. Kalau nak mudah faham, cikgu nak mudah faham, PKBM ni macam kita mengajar dalam kelas juga. Kita kena sisipkan kemahiran lisan bahasa Melayu dalam aktiviti kurikulum. Yang tersirat saya duduk sembang dengan rakan-rakan semasa taklimat itu, ini mungkin daripada atlet-atlet kebangsaan yang selepas diterumah oleh wartawan, masih ada atlet yang tidak mahir berbahasa Inggeris, berbahasa Melayu. Berbahasa Melayu. Ada pemain-pemain atau atlet tidak berbahasa Melayu ketika ditanya oleh wartawan dalam bahasa Melayu. Mereka menjawab dalam bahasa Inggeris. Jadi yang mungkin kementerian ambil perhatian bab ni, tidak mencerminkan kita sebagai warga negara Malaysia yang mahir berbahasa Melayu. Kita tidak seperti rakyat Indonesia, rakyat Cina, rakyat Jepun, rakyat Thailand. Rakyat Thailand berbahasa Thailand, rakyat Cina berbahasa Cina, rakyat Jepun berbahasa Jepun, rakyat Indonesia berbahasa Indonesia walaupun mereka bangsa lain. Jadi cikgu boleh faham, ini mungkin program ini ditekankan sangat oleh pihak kementerian. Yang seterusnya, peranan dan tanggungjawab kita dalam program ini sebagai pihak pentadbir sekolah, pentadbir akan memantau perjalanan ataupun pelaksanaan program ini dari semasa ke semasa. Ada tercatat dalam muka surat 6, dan sebagai guru, iaitu guru-guru penasihat, ada 6 perkara yang kita perlu lakukan ataupun kita perlu laksanakan. Cikgu boleh baca dalam buku ini dalam muka surat 7. Ini peranan sebagai guru pentadbir dan juga guru penasihat. Murid adalah kemenjadian murid. Sama ada murid ni boleh mahir dalam lisan
secara bertata sulat ataupun dengan adab yang betul lah. Masih ada lagi atlet-atlet yang mungkin kurang adab ketika mereka berada di luar selepas event ataupun pertandingan. Ini menyebabkan melambangkan imej dan rakyat negara kita mungkin. Kemudian kata seterusnya, muka surat 8, dalam surat tersebut mekanisme perkongsian maklumat PKBM berdasarkan kepada laporan-laporan yang telah dicatatkan oleh guru-guru penasihat, dan juga pemantauan akan dilaksanakan oleh setiausaha co-curriculum, penolong kanan co-curriculum dan juga pengetua dengan pelaksanaan ini. Dan seterusnya cara kerja kita boleh rujuk time frame cikgu, time frame pihak takbir dan juga time frame pihak PPD. Dia akan merujuk kepada carta aliran yang berlaku di sekolah berkaitan dengan program ini. Kalau saya nak tayang pun cikgu tak nampak. Cikgu Jati seorang yang boleh nampak. Saya rasa itu saja daripada saya berkaitan dengan surat berkeliling itisan ini. Jika ada apa-apa soalan berkaitan dengan program ini, cikgu boleh rujuk modul tu lah. Modul tu ada pada muka surat 95 tu ada rumusan daripada pelaksanaan program ini ya. Kalau cikgu nak cetak, cikgu boleh cetak sendiri. Kalau nak minta pihak sekolah cetak, cikgu boleh maklumkan kepada saya lah. No? Kalau nak saya buat dalam buku manual ni, kalau cikgu nak nanti boleh saya edarkan kepada ketua-ketua guru penasihat lah, setiap unit. InsyaAllah. Ini dalam buku ni. Jadi mana kata setiap ada perjumpaan, buku ni kena ada sebagai rujukan untuk ketua guru penasihat dan juga guru-guru untuk melaksanakan perjumpaan bermula pada pembukaan sekolahnya. Untuk pengurutan cikgu juga seperti mana yang telah ketua-ketua sedia maklum tadi, aktiviti bersemuka sebenarnya masih tidak dibenarkan, yang seperti yang disebut oleh PPD baru ni, perjumpaan kami di hari Isnin itu. Tetapi kalau dalam jumlah yang kecil seperti yang telah dimaklumkan oleh pengetua tadi, boleh diadakan. Cumanya kita tidak boleh menganjurkan pertandingan-pertandingan sebab surat punca kuasa melalui Majlis Keselamatan Negara dan juga pihak kementerian yang bertarikh Oktober 2020 itu masih lagi terpakai. Cikgu-cikgu tak boleh bagi, terutamanya bagi unit beruniform dan juga sukan dan permainan kita tak boleh bawa lagi budak ke padang untuk melaksanakan aktiviti. Sebab itu kawasan padang juga adalah kawasan larangan. Berbeza dengan aktiviti PDP, PJ, cikgu hanya boleh laksanakan dalam kelas, tak boleh di padang. Tak boleh di padang. Itu yang dimaklumkan oleh pihak PPD. Kalau ada, memang ada guru besar ataupun ketua setengah sekolah yang disebut, saya tak tahu sekolah mana, ada yang menjalankan aktiviti-aktiviti di padang dan ini menimbulkan isu kepada PPD dan juga pihak jabatan, tapi mereka tak meriuh. Untuk jumlah yang kecil memang boleh lah. Setiap ahli unit beruniform, kelab dan persatuan mempunyai bilangan yang ramai. Jadi terpulang kepada cikgu-cikgu untuk kreativiti cikgu nak melaksanakan aktiviti co-curriculum ni, siapa yang dipilih kan,
siapa yang paling utama untuk kita face to face di sekolah nanti ni, kan, terpulang kepada cikgu, ikut aktiviti guru-guru penasihat masing-masing. Saya tak begitu kita tak mau strictness ataupun cikgu kena jumpa kita 5 sepanjang tahun, kita 4 tinggal, tak mau. Kalau boleh kita pilih-pilih ahli-ahli yang kita nak bersemuka supaya aktiviti perjumpaan itu berjalan sepanjang tahun. Kalau ikut jumlah perjumpaan pada tahun ni yang ditetapkan oleh pihak JPN itu, taklimat awal pada Februari itu adalah 30 kali perjumpaan setiap. Jadi banyak. Saya dah berbincang dengan pengetua, itu terlalu banyak. Jadi kita ikut macam tahun lepas lah. Tak mungkin kita nak laksanakan perjumpaan itu 30 kali lah, kan? 90 kali. Tak, itu atas kertas. Kan? Itu atas kertas. Jadi kita laksanakan mengikut arahan semasa. Dan kita patuh pada arahan pengetua. Pengetua pun ikut arahan daripada JPN dan juga KPN. Kami tak boleh nak tetapkan wajib 30. Jadi ikut kemampuan sekolah masing-masing. Tapi macam pesanan ketua hari itu, kita buat juga, jangan tak buat semua. Buat yang boleh, jangan buat yang tak boleh. Kan? Kukutlah cikgu ada nak anjurkan pertandingan kawat dan sebagainya, cikgu kena bincang lah dengan pengetua ataupun saya, kan, kita pergi meduk sekali, kan, kalau ada aktiviti lain seperti mana yang sebut oleh pengetua tadi, kebanyakannya adalah aktiviti permainan dalaman dan juga pertandingan secara online, secara maya, secara atas talian. Jadi ada yang telah berlangsung dan ada yang sedang berlangsung. Misalnya yang sedang berlangsung kebanyakannya adalah permainan catur dan juga memanah. Dan yang telah pun berlangsung adalah dan sedang dinilai adalah pertandingan video nyanyian solo. Pangkat daerah, PPD yang akan menilai, kemudian yang mana yang masuk menang, barulah akan di follow up video tersebut ke peringkat jabatan untuk dibawa ke peringkat negeri. Dan apabila ada pemenang, barulah akan dikeluarkan dalam media sosial, dan pelajar-pelajar ataupun sekolah-sekolah yang memenangi itu akan diberitahu melalui media sosial. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Tuan Mengetua kerana memberi laluan kepada saya untuk membincangkan ataupun membentangkan perkara-perkara berkaitan co-curriculum. Jadi saya serah kembali kepada pengurusi majlis, Cikgu Haslina. Mungkin Cikgu Yati juga nak sampaikan maklumat. Okey, baik. Okey Cikgu Noh, kalau ada apa soalan, okey, silakan Cikgu Yati. Okey, sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya Cikgu Yati. Kalau Cikgu Yati pendidikan khas, ada apa-apa makluman tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih pada Tuan Pengetua, Cikgu Nasir dan seluruh warga sekolah Modehas Bukit Jenun. Okey, sedikit saja saya ingin sampaikan sebagai tambahan. Yang lain-lain tu SOP adalah seperti yang telah dibentangkan oleh Tuan Pengetua tadi lah.
Cumanya dari segi pengurusan murid berkeperluan khas, Ya. sebelum sesi persekolahan bermula, kita akan memohon waris atau MBK untuk mengisi borang deklarasi kesihatan 3 hari sebelum sekolah bermula. Maksudnya waris perlu isytiharkan dulu kesihatan anak sama ada sihat ataupun tidak, dan berdasarkan borang tersebut barulah kita akan senaraikan murid yang layak untuk datang dan perlu direhatkan di rumah. Okey, yang kedua adalah tentang drop off point untuk MBK, iaitu murid yang datang berkenderaan yang dihantar oleh waris boleh terus ke dalam kawasan sekolah, contohnya bagi murid yang berkerusi roda atau yang mempunyai masalah fizikal. Okey, bagi murid pendidikan khas yang datang sendiri dengan motosikal, mereka akan masuk melalui pintu pagar utama bersama murid tingkatan 5 dan meletakkan motosikal secara berjaraklah bersama murid-murid tingkatan 5. Dan murid-murid ini akan terus masuk ke kelas setelah diimbas suhu tadi, dan kita akan asingkan juga untuk pengurusan diri dan pengurusan tingkah laku. Dari segi pelaksanaan PDP, samalah juga seperti murid arus perdana, dan semasa proses ini kita ada penyuraiannya, maksudnya murid pendidikan khas lah akan bersurai terlebih dahulu berdasarkan dalam komuniti sekolah ni. Dan dari segi kurikulum sama juga yang seperti Cikgu Nasir kata tadi, masih juga belum diputuskan, termasuklah aktiviti terapeutik seperti berenang, berkuda juga mengambil kira lah dari segi keselamatan, kesihatan dan fizikal juga. Okey, dari segi perkhidmatan sokongan pendidikan khas, okey, murid yang tidak sihat ataupun masih tidak boleh datang ke sekolah, PDPR akan dijalankanlah oleh guru-guru pendidikan khas yang kita akan maklumkanlah kepada waris dari masa ke semasa. Saya rasa sampai situ dulu Cikgu. Terima kasih. Tak dengar? Okey, terima kasih Cikgu Hati. Okey, saya ingat tak ada apa lah kot. Dengar jelas. Okay, terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang join pada pagi ini. Alhamdulillah. Kepada cikgu-cikgu yang tak join tu, yang tak ada dalam ni, minta sampaikanlah. Okey, sampaikan maklumat-maklumat ni. Sebab apa dia tak banyak beza dengan yang 1.0 dulu lah. Maksudnya tahun lepas tak ada beza sangat lah. Cuma kita nak kena sedia laporan setiap hari itu je. Yang lain-lain tu kita dah ada pengalaman je. Cuma tu je tentang pengawasan dan jadual bertugas guru saja. Itu saya nak pentingkan yang itu supaya kita tak menampak budak tu bebas dalam kawasan sekolah, bergerak ke sana sendiri, berkumpulan, tidak mengamalkan tindakan sosial, tak cuci tangan. Masuk pun nak kena habaq juga. Mereka masuk ni selepas scan suhu kena cuci tangan. Tapi mereka tak tahu juga nak cuci tangan tu. Dia buat lupa, buat macam-macam lah. Jadi itulah peranan guru petugas. Jadi kita tak boleh nak buat apa-apa tindakan yang melebihi apa yang dibenarkan. Itu kena cikgu kena faham. Cikgu Nasir kata tadi, buat yang boleh buat dan jangan buat yang tak boleh buat lah. Itu pun terpakai jugalah untuk masa COVID ni. Jadi apa yang telah dibenarkan kita buat. Apa yang tak boleh kita tunggu dan lihat saja. Kita ni dululah, maksudnya yang tak boleh buat kita simpan dulu. Yang boleh kita buat ialah. InsyaAllah perkembangan ni ataupun info-info maklumat semasa akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Jadi kita akan dengar dan kita akan patuhi semualah.
Baik, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Aslina yang menyediakan link pada pagi ini. InsyaAllah masa-masa ke depan saya sedang merancang untuk sesi Google. Orang kata apa, saya dah bincang dengan seorang penceramah untuk sesi motivasi, untuk sesi kerohanian guru-guru ni ya. Saya dah sedang bincang dengan seorang Ustazah Marziah. Ingat cikgu-cikgu bisa kenal ikut, bisa tengok dalam Facebook dan sebagainya lah. Kita insyaAllah kita rancang macam mana kita nak buat satu sesi kerohanian, sesi usrah ataupun lebih kurang macam tu lah. Nak kata ceramah agama dah lah, usrah lah. Kita buat dalam Google Meet ni lah. Dia bagi ceramah di rumah dia, kita dengar. Dan kita boleh buat sesi soal jawab. Ustazah Mardiah ni dia duduk di Bertam, di Kuala Batas sana. Saya sedang bincang dengan dia. Dia ni seorang penceramah bebas lah, pendakwah bebas juga. Ramai lah sampai Sabah Sarawak tu ambil dia juga. Jadi apa salahnya kita ambil dia. Kita untuk sesi kerohanian lah. Semua AKP, semua guru yang boleh join Google Meet nanti. Tapi masa yang sesuai waktu malam lepas Isyak lah. Kalau siang ni kita ada kelas, lepas ni Jumaat Sabtu pun siang-siang kita banyak urusan. Mungkinlah waktu malam lepas Isyak tu pukul 9 sampai pukul 10. Mungkin besoknya cuti dan sebagainya, insyaAllah saya akan susun nanti. Jadi kita bakat-bakat join, kita bakat-bakat dengar lah. Kita kena sajikan jiwa kita ni dengan kerohanian lah untuk orang kata meningkatkan lagi kita punya keyakinan diri lah, itu saja. InsyaAllah bila masa tarikh dan saya dah dapat nanti kita akan maklumkan nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua atas taklimat dan juga taklimat tadi Cikgu Nasir, Puan Nur Hayati semua. Terima kasih atas taklimat tadi. Baiklah, kita sudahi taklimat kita pada hari ini dengan surah tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Okey, cikgu buka mic Sat. Saya takat gambar sikit. Buka mic ke buka Okay, kamera? tolong buka mic. Buka mic pula dah. Buka kamera. Sorry. Ambil gambar buka mic. Selalu cakap silap. Maaf ya. Okey, cikgu kalau nak print screen, cikgu tekan F dan print screen ya. Baru cantik gambarnya. Okey. Okey, sedia ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Di hari ini kita akan jumpa lagi untuk sesi yang akan datang, iaitu yang dinyatakan oleh Tuan Pengetua tadi. Kita akan bersama dengan Ustazah Mardiah. Saya akan cubalah try untuk buat meet dan kita record meet tersebut. Okey ya. Okey, terima kasih semua. Dekat ingat. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Okey, bye-bye.